Saya nak bercakap, okey? Ya, anak saya datang dalam keadaan yang tak betul, dia dalam gangguan. Ustaz semua tahu dia ada gangguan. Saya minta bantuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam 999. Dikurung dalam bilik gelap, kepala dipukul menggunakan spana dan jari tangan pula disepit menggunakan penyepit besi. Itulah dakwaan seorang penghuni di sebuah madrasah di Jalan Kebun, Selangor yang turut menimbulkan pelbagai spekulasi. Laporan wartawan Afifah Aminuddin membuka tirai 999 minggu ini. Okey, sekarang saya nak bercakap. Okey? Ya, anak saya datang dalam keadaan yang tak betul, dia dalam gangguan. Ustaz semua tahu dia ada gangguan. Saya minta bantuan, saya memang saya berterima kasih dengan apa yang diberi daripada pihak madrasah. Baru-baru ini, tular beberapa kenyataan dan video di media sosial berkenaan seorang lelaki yang mendakwa telah didera di sebuah madrasah sekitar Jalan Kebun Shah Alam sepanjang 4 bulan berada di pusat itu. Menurut ibu mangsa, keluarganya telah bersetuju untuk mendaftarkan anaknya di madrasah terbabit bagi mendapatkan rawatan kerana disyaki telah menerima gangguan misteri. Pada 6 April 2022, ibu mangsa telah menghantar anaknya ke madrasah ini bagi mendapatkan rawatan kerana anaknya dipercayai telah mengalami gangguan. Dan menurut pihak polis, madrasah ini adalah merupakan pusat pemulihan akhlak ataupun pusat pemulihan ketagihan dadah yang telah beroperasi sejak tahun 2007. Dan pelajar yang telah didaftarkan setakat ini adalah seramai 119 orang bagi mendapatkan rawatan di madrasah ini. Sehubungan itu, Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Muhammad Iqbal Ibrahim mengesahkan satu laporan polis telah dibuat oleh ibu mangsa pada 21 Ogos lalu yang mendakwa anaknya telah dipukul dan didera semasa menerima rawatan di sebuah madrasah. Rentetan daripada itu, pihak kami telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 323 Kanun Kesiasaan atas kesalahan mendatangkan kejeraan. Dan selain daripada itu, pihak madrasah juga turut membuat beberapa report penafian dan hasil siasatan yang kita jalankan, kita telah kenal pasti tempat yang dikatakan tu adalah satu tempat di mana adalah bukan tujuan untuk sekolah harian ataupun sekolah agama biasa, tapi more tu tempat perawatan ataupun untuk memulihkan masalah-masalah remaja yang terutamanya berumur 18 tahun ke atas. Namun, siasatan awal mendapati tiada sebarang aktiviti ala militan dikesan di madrasah terbabit seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak. Memang tempat itu adalah tempat untuk rawatan mana-mana orang yang terlibat dengan penyakit dadah ataupun masalah sosial. Tapi lebih kepada menggunakan unsur-unsur spiritual, Islamik dan sebagainya lah. Namun tak ada apa-apa yang kata macam yang didakwa dalam media sosial, kegiatan militan dan sebagainya. Kita masa siasatan di tempat kejadian tak menemui apa-apa unsur ketenteraan ke separa tentera ke untuk apa-apa aktiviti yang boleh mendatangkan ancaman. Susulan itu, pada 26 September lalu, ibu mangsa telah dituduh di Mahkamah Shah Alam di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan kerana didapati membuat laporan palsu kepada pihak polis. Untuk kes ini, pengadu iaitu mak kepada mangsa ini telah membayar jaminan sebanyak RM2,000 dan diberikan syarat oleh pihak yang arif magistrate untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan sensasi lah berkaitan madrasah ataupun kes yang sedang disiasat. Tambah beliau, tertuduh boleh dikenakan tindakan penjara selama 6 bulan atau denda sebanyak RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan.
Laporan Afifah Aminuddin 999. Tindakan keji seorang bapa menjadikan dua anak kandungnya sebagai hamba seks akhirnya terbalas apabila dijatuhi hukuman penjara selama 428 tahun dan 240 sebatan. Kejadian yang berlaku di Melaka itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Hukuman dijatuhkan selepas tertuduh yang berusia 56 tahun itu mengaku bersalah atas 28 pertuduhan di hadapan Hakim Nariman Badruddin. Hukuman tersebut bagaimanapun berjalan serentak dan perlu menjalani hukuman penjara selama 45 tahun dan 24 sebatan. Mengikut rekod pertuduhan, tertuduh didakwa merogol anak kandungnya sejak tahun 2015 hingga 2018. Kesemua kesalahan terbabit dilakukan ketika mangsa berusia 12 tahun di sebuah rumah di Taman Tambici, Melaka. Tertuduh juga dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun selepas didapati bersalah menggugut untuk membunuh isterinya. Polis menahan seorang lelaki yang melarikan seutas rantai emas dari sebuah kedai emas 23 September lalu. Menurut kenyataan polis, suspek berjaya ditahan 1 jam selepas kejadian. Suspek berusia 21 tahun dipercayai melarikan seutas rantai yang berada di tangannya selepas berjaya menipu pekerja terbabit untuk membelinya. Sejurus kejadian, suspek ditahan oleh orang awam di persimpangan lampu isyarat kira-kira 300 meter dari tempat kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Sepasang suami isteri mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menganiaya hingga mencederakan fizikal dua beradik yang juga anak saudara mereka. Tertuduh yang berusia 34 dan 29 tahun membuat pengakuan terbabit selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Mengikut fakta kes, perbuatan terbabit dilakukan di sebuah pangsapuri di Taman Cahaya, Ampang antara Ogos dan September. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Sebutan semula kes ditetapkan pada 3 November depan. Di Mahkamah Session Seremban, seorang warga asing didakwa atas pertuduhan memiliki dan menghasilkan bahan pornografi kanak-kanak. Tertuduh yang berusia 24 tahun itu mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Mengikut pertuduhan, dia didakwa mengarah dan menghasilkan pornografi melibatkan kanak-kanak dalam bentuk gambar dan video. Kesemua kesalahan terbabit didakwa dilakukan di sebuah rumah di Bukit Rasah antara Oktober 2021 hingga September 2022. Polis terpaksa melepaskan 2 das tembakan ke arah sebuah kenderaan sebelum berjaya menahan suspek kes samun bersenjata di Pulau Pinang 19 September lalu. Suspek lelaki berusia 25 tahun berjaya ditahan manakala 2 lagi suspek sedang diburu. Suspek juga turut melanggar 2 buah motosikal polis ketika melarikan diri sejauh 400 meter sebelum ditahan. Menurut rekod kumpulan ini terlibat dalam satu kejadian samun di sebuah rumah di Gelugor. Potong kereta tadi kan, ada 2 biji kereta tu. Nak potong kereta tu lah sebab saya tengok, saya tak perasan yang anggota kat sebelah. Kenderaan berat dipandu laju dan menguasai lorong kanan secara berterusan. Ops Fast Lane digerakkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor bagi membendung kesalahan trafik ini. Saksikan perinciannya bersama wartawan Tun Hizami Hashim. Kenderaan berat seperti lori yang dipandu melebihi had laju yang dibenarkan iaitu antara 80 hingga 90 km sejam antara punca kemalangan di Lebuh Raya,
ekoran kegagalan pemandu untuk menekan brek. Lari tak lagi. Aduh, ya Allah. Mana Abi? Aduh. Saya dah cakap masuk. Masuk, Mi cepat. Masuk. Sabarlah, Mi. Pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor memandang berat mengenai isu ini dan melaksanakan Opfaslin secara rutin bagi membendung kemalangan jalan raya melibatkan kenderaan berat. Memandu secara laju dan juga membahayakan kepada pengguna jalan raya yang lain. Banyak kemalangan jalan raya ni berpunca daripada kenderaan-kenderaan berat. Tepat jam 10 malam, 15 anggota penguatkuasa dengan kekuatan 6 aset kenderaan JPJ digerakkan dalam operasi ini. Lokasi sasaran kita di Lebuh Raya Pulau Indah. Lori-lori daripada pelabuhan dia memang akan keluar pada waktu ni lah. Dia mungkin bawa kontena atau barang-barang lain lah. Ni memang laluan utama dia lah. Rondaan kami dikejutkan dengan aksi sebuah lori tanpa muatan yang memecut laju di lorong kanan sejauh kira-kira 10 km. Nak pergi mana ni? Nak balik ke ofis lah. Bangi. Oh. Kesalahan tak tahu kesalahan apa? Lori ataupun kenderaan berat tak boleh memandu secara berterusan di lorong paling kanan. Memang nak potong kereta tadi kan. Ada 2 biji kereta tu. Nak potong kereta tu lah sebab saya tengok. Saya tak perasan yang anggota kat sebelah. Saya pun memang nak balik cepat ni. Anak tak puas sihat ni. Anak saya ada kerja mana? Sebab rumah dah panggil anak. Dah tekanan dah rendah darah kan. Kena nak balik cepat lah tu. Tapi bahaya lah kan. Bahaya tuan. Dah cepat kan. Minta maaf lah. Lain pula alasan diberikan oleh pemandu lori ini yang tidak mengakui memandu melebihi had laju ditetapkan agar terlepas dari dikenakan saman bernilai RM300. Cik tahu tak apa yang cik buat kesalahan pada malam ni? Kesalahan kanan. Oh tahu. Tahu salah. Jauh saya follow tadi. Berapa kelajuan tadi? 80 saja. 80 saja? Oh, bukan lebih ke? Bukan lebih. First time kena saman ke dah? First time. First time. Sudah berapa lama bawa lori? Sudah lama lah, 6 bulan. Muatan ada dalam ni ke kosong? Kosong. Kosong. Oh tu yang laju. Mau kerja trip dah ni? Sudah 2 lah. Turut dikenakan tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Kaedah-Kaedah Lalu Lintas 1959 bila pemandu lori berusia 34 tahun ini. Setelah hampir 5 minit mengekori lori ini, pemandu dapati telah memandu di lorong sebelah kanan sejauh 5 km pada kelajuan melebihi 80 km per jam dan pemeriksaan turut mendapati bahawa pemandu ini tidak memiliki lesen GDL yang sah kerana ia telah tamat tempoh pada bulan 5 yang lalu. Itulah gaji ni nak hidup lah. Tak renew lagi? Ha? Tak renew lagi? Belum. Kenapa tak renew lagi? Tak ada model. Tunggu gaji. So tahu tak kesalahan malam ni buat kesalahan apa? Oh, tak tahu pula. Tak tahu. Apa kesalahan? Memandu di lorong kanan secara berterusan. Oh. Kita ambil video daripada berapa kilometer? 10 kilometer saya rasa. Banyak je. Tak tahu berapa kilometer tu. Mau 30. Kita ramai. Yang lain pun ada. Kita ada banyak tim. Kita ada 6 tim malam ni. Ni kena saman lah. Macam mana? Compound RM300. Nanti kita dapat gaji bayar. Tak boleh. Gaji lagi ke depan lah. Bukannya bawa lori banyak gaji bang. 3,000 lebih. Anak 4 orang bang. Bini tak kerja. Laju sebab apa tadi? Ada nak... Tak ada ke mana pun. Nak ke knockpot je. Untuk GDL tamat tempoh dalam masa 2 minggu, kesalahan boleh dibayar di mana-mana kaunter DPJ RM70 saja. 2 minggu. Lepas 2 minggu, harga akan berubah jadi pada 1,500 dan 300 dan kemudian blacklist. Dalam masa 60 hari, abang kena selesaikan ni. Kalau tidak, dia akan jadi senarai hitam.
Menurut Ketua Bahagian Penguatkuasa JPJ Negeri Selangor, Mazlini Yusof, pihaknya telah menahan 18 buah lori dan mengeluarkan 38 notis saman atas pelbagai kesalahan trafik. Kepada pengguna jalan raya, terutamanya kenderaan perdagangan, supaya mereka mematuhi peraturan yang berkuat kuasa lah, dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain supaya berhati-hati dan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Selain itu, pihak JPJ Negeri Selangor turut melaksanakan audit tata amalan industri keselamatan dan kesihatan pekerja bagi aktiviti jalan 2010 ICOP ke atas syarikat lori yang dikenakan tindakan kompaun. Ada tak lori-lori kontena di bawah syarikat ini yang melebihi speeding? Melebihi speeding buat masa ni tak ada, sebab dia ada sistem cut off tracking lah. 85 je di cermin pun dia orang ada tampal benda tu. Semua 141 kenderaan ni ada sistem cut off. Ya, cut off semua ada. Adakah pihak syarikat ni dia tahu untuk kenderaan-kenderaan ni dia berada di lorong-lorong mana? Kalau dia dah overspeed dalam kawasan macam tu, dia boleh pergi cecah sampai 85 tu, means dia dah duduk dalam lorong kelajuan. So maknanya pihak syarikat tahulah. Tahu. Pihak operasi tu dia akan mantau benda tu. Siasatan juga dilakukan ke atas unit pemantauan had laju bagi mengetahui kaedah digunakan mereka dalam memastikan kenderaan berat syarikat ini dipandu dengan cermat. Sekiranya Cik nampak dia punya kelajuan melebihi daripada 80 km sejam lah. So apa tindakan Cik sebagai pegawai pemantau? Aku WhatsApp dia dulu. WhatsApp dia dah. Okey, lepas tu? Lepas tu, kalau dia ada sudah berhenti, aku call dia. Saya tanya dia kenapa laju daripada kelajuan. Okay. So, warning dia lah. So, warning. Apa tindakan lepas tu, Cik? Maklum ada siapa-siapa tak? Tak ada. So, tugas memantau adalah rekod apa benda yang kelajuan boleh pemandu siapa, info kepada safety officer. Okay. Penambahkan tu, bagi nasihat ke, bagi amaran ke, potong gaji ke, duduk di atas management lah. Boleh. Tapi buatkan satu rekod untuk ni. Pemeriksaan menerusi sistem MySikap mendapati syarikat ini masih belum melunaskan lambakan saman sejak tahun 2014 termasuk kesalahan memandu kenderaan berat melebihi had laju. Untuk semakan saman siapa itu? Semakan saman saya pun ada buat juga. Kita orang pakai portal JPJ MySikap. Berapa jumlah saman sekarang tu kan? Untuk kenderaan-kenderaan yang tengah move sekarang dengan saya yang 30 biji itu clear. Selesai segalanya. 2021. Ya betul, semuanya clear. Kemudian semakan saman yang kita tengok semakan saman ni banyak pada BDRM yang ada, yang untuk JPJ tu perlu tembak melalui portal JPJ. Cakap tadi 2021 tak ada saman. Saman baru ni. 2021. Saman baru. Blacklist lah. Blacklist lah. Blacklist tak boleh ambil rotek, ni naik mahkamah. Yang tu kita nak. Ni naik mahkamah. Ni kes mahkamah, ada rimak dekat sana tu. So perancangan pihak syarikat macam mana nak solvekan semua saman ni? Kalau pihak tuan ada bagi kami masa untuk selesaikan part by part, InsyaAllah kita akan settle. Saya sarankan Cik kena tengok balik saman yang lampau, yang masih aktif, Cik clear yang tu dululah. Boleh. Boleh. Lepas tu saman temu siasat banyak, Cik tolong clearkan. Boleh. Saya bagi tempoh sehingga 21 hari bulan 10 untuk buat penambahbaikan dan kita akan datang untuk pemeriksaan semula. Mengikut Akta Pengangkutan Awam Darat 2010, lesen serta permit syarikat pengendali kenderaan berat boleh digantung sekiranya mereka gagal dalam pemeriksaan audit ICOP untuk kali kedua. Hasil penemuan audit kita hari ini adalah dari segi pengurusan dan juga pelantikan pegawai keselamatan tu tak ada di company ni. Okey, lepas tu laporan penyelenggaraan dan juga pemeriksaan kenderaan tu tidak diselenggara lah. Lepas tu untuk pengurusan rekod, audit dalaman dia tidak pernah diadakan lah. Lepas tu kita ada pelan risiko kecemasan tu tidak dibuat oleh pihak syarikat. Itulah. So keputusan hari ini adalah gagal lah ataupun tidak patuh terhadap ICOP keselamatan. Dia perlu membuat tindakan pembetulan selama 30 hari dan kemudian kita akan datang untuk audit susulan. Kita perlu lihat benda ini adalah comply lah, iaitu 70% markah ke atas. Kalau hari ini 39, kita nak 70% ke atas. Pengguna jalan raya termasuk pemandu kenderaan berat diingatkan untuk mematuhi had laju yang ditetapkan
dalam mengurangkan risiko kemalangan yang boleh meragut nyawa. Laporan Tunizami Hashim, 999. Gaduh juga ada. 302 ada. Semua dah clear. 302 ada. Semua dah clear. Dah hutang dah. 3 tahun berada di dalam penjara. Seakan-akan tidak memberikan sebarang kesan kepada seorang lelaki dipercayai ahli kongsi gelap geng 18. Lelaki itu sekali lagi dikesan pihak polis menerusi serbuan yang dijalankan ke atas sebuah pusat hiburan di Petaling Jaya disyaki lubuk geng kongsi gelap berkumpul. Saksikan perinciannya bersama wartawan Arisha Khalid. Sebuah premis hiburan di sekitar Petaling Jaya yang disyaki menjadi lubuk ahli pertubuhan kongsi gelap melakukan kegiatan haram telah digempur pihak berkuasa. Cacahan tatu geng kongsi gelap menjadi sasaran pasukan di-7 ibu pejabat polis daerah Petaling Jaya ketika serbuan dijalankan. Panggil, angkat IC, angkat. Vijaya Kumar. Dapat Vijaya Kumar. Keluar terus. Okey? Vijaya Kumar. Sewaktu pemeriksaan, seorang lelaki bertindak mencetuskan provokasi gara-gara enggan memberi kerjasama kepada pihak berkuasa. Saya layan awal depan baik. Okey. Apa pula? Duduk. Duduk. Mana bang? Okey. Saya baik semua orang. Okey. Duduk. Okey. Duduk. Okey. Ambil gari. Saya masuk. Okey. Saya tak kacau siapa pun. Okey tu. Buat kerja kita buat kerja. Okey. Ini ada tuan boleh nak order masuk nah. Okey. 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 Seramai 20 pengunjung diperiksa, namun seorang daripadanya telah dikesan memiliki cacahan tatu milik geng 18. Siasatan awal mendapati lelaki berusia 40 tahun tersebut pernah ditahan pihak polis di lokasi sama. Hormat kita orang sudah Padang. Itu saya pun tak tahu lah. Di atas sini 180. Saya gentle lah. Saya jaga gentle-nya. Dah 3 kali kena. Dengar. You kena tangkap kes apa ni dulu? You pernah kena tangkap? Kes gaduh. Kes apa? Gaduh juga. Lain? Tak ada apa. You jangan tipu, kita sudah cakap. Tak, jumpa. Boleh cakap. Cakap. Dia apa? Dia apa? Saya model. Gaduh juga ada. 302 ada. Semua dah clear. 302 ada. Semua dah clear. Dah hutang dah. Baru penjara keluar. Baru penjara keluar. 20 tahun bersama geng 18, lelaki itu mendakwa kononnya telah meninggalkan geng kongsi gelap terbabit. Memang selalu lepas sini ke? Selalu. Selalu lepas sini dari dulu lagi? Selalu buat apa dekat sini? Minum air. Minum air. Enjoy. Dulu you geng apa? 18. Kalau masuk geng tu kena buat apa? Kita orang budak kecil, kita orang tak tahu. Dia orang panggil, kita orang hidup pula sama dia. Dah berapa tahun dengan geng tu? Dah 20 tahun lah. Sekarang masih ada lagi? Saya ada anak, bini, dah bicara. Saya mau ikut saya punya anak macam mana. Saya punya bini macam mana hantar mereka. Itu juga. So sekarang dah tak ada dengan geng tu. Tapi kenapa tak buang belakang? Dah tutup. Dia pun cakap tutup Saya pun nak macam tu orang tablet tangan. Sakit. Suspek turut mendakwa pernah dipenjara selama 3 tahun serta denda sebanyak RM9,000 di bawah Seksyen 302 kerana membunuh.
Ujian saringan air kencing turut dilakukan terhadap 20 pengunjung tersebut, namun hasil yang didapati adalah negatif. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid, siasatan awal mendapati majoriti pengunjung di premis tersebut mempunyai rekod lampau berkaitan pelbagai kesalahan jenayah. Ya, kita dapati juga ada juga pengunjung ini, mereka ini yang menyertai kumpulan-kumpulan kongsi gelap. Sekiranya kita juga ada membawa anggota dan pegawai daripada CID, jenayah daripada bahagian jenayah daerah. Salah seorang daripada pengunjung di situ yang mempunyai kesan tattoo, kongsi gelap, ahli kongsi gelap, dan juga kita dapati ianya telah dipadamkan. Hasil pemantauan dilakukan pihak berkuasa menunjukkan statistik jenayah berkaitan kongsi gelap di daerah Petaling Jaya turut terkawal. Sehingga hari ini kita dapati ianya berkurangan sebanyak 8% perbandingan tahun lepas. Tambahnya, beberapa pendekatan akan dilakukan pihak polis bagi membendung kegiatan kongsi gelap terbabit. Membuat engagement bersama dengan masyarakat, dan juga kita sentiasa membuat kempen-kempen awareness kepada masyarakat supaya mereka ini lebih banyak membantu kita dalam kita mencegah jenayah di kawasan IPD Petaling Jaya. ACP Muhammad Fakhruddin turut mengatakan sebarang cacahan tatu yang melambangkan ahli pertubuhan kongsi gelap boleh ditahan di bawah Seksyen 52/3 Akta Pertubuhan 1966. Laporan Aris Syakalim, 999. Insiden rusuhan membabitkan sekumpulan lelaki bersenjata kayu dilaporkan tercetus gara-gara salah seorang daripada mereka dituduh mencuri seekor burung bernilai RM10,000 di Kampung Pantai Kundur, Kota Baru, Kelantan. Video berdurasi 24 saat itu tular di media sosial sehingga mencecah lebih 20,000 jumlah tontonan di laman Facebook. Majoriti netizen turut mengkritik tindakan kumpulan yang merusuh itu kerana kejadian rusuhan seperti ini boleh diselesaikan menerusi perbincangan yang baik dan harmoni. Malah kejadian rusuhan itu turut menimbulkan kegusaran di kalangan penduduk setempat. Bagi saya tak molek lah. Sebab kita ada kita ada undang-undang Lepas tu pula kita ada polis apa biar dia buat kerja dia nya. Curi tu memang tak molek. Tapi biar orang yang bertanggungjawab buat kerja. Kita sebagai orang awal ni sekadar report sudah. Tak, kan? Dia betul sekalinya serah kepada pihak berwajib lah. Pada saya kalau nak letak kepada benda tu tak betul pun saya tak logik juga kan. Tapi kesalahan tu pada saya lebih kepada memukul tu agak tidak wajar lah. Curi burung tu satu kesalahan bila mencuri ni benda yang tak digalakkan. Kita buat benda yang salah kan. Yang penting jangan ambil tindakan sendiri. Kalau ada berlaku benda macam tu, pegang dia, serah kepada pihak kuasa, biar pihak kuasa yang ambil tindakan sewajarnya. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Baru, ACP Muhammad Rosdi Daud, pihaknya telah menahan 2 suspek berusia 38 dan 44 tahun sekitar jam 8.33 malam.
Dan pihak polis telah pun mengenal pasti individu-individu yang terbabit dalam kejadian rusuhan itu dan tangkapan akan dilakukan dalam masa yang terdekat. Tindakan susulan daripada kejadian itu, kita juga telah berjaya menahan dua lelaki lagi, iaitu satu warga negara Malaysia, iaitu satu lelaki Melayu dan satu warga negara Thailand. Dan kesemua mereka itu kita masih dalam tahanan reman kita. Siasatan kita telah mendapati yang pertama, satu lelaki Melayu mempunyai 3 rekod lampau dan beliau juga positif MAPS. Dan manakala the rest tu, 3 lagi itu tidak punya apa-apa rekod lampau lah. Mereka tidak mengenali antara satu sama lain, tidak ada kaitan sahabat atau sebagainya. Melalui maklumat yang kita terima dan juga keterangan-keterangan yang ambil oleh individu-individu yang terlibat dalam kes ini, dia melibatkan burung merbah jambu, yang mana harga pun bernilai jugalah, orang kata tinggi jugalah harga dia sekarang ini. Walau bagaimanapun, pihak kami akan meneruskan lagi siasatan untuk melihat daripada sudut-sudut lain lagi, kerana dia telah melibatkan rusuhan. Itulah. ACP Muhammad Rosdi juga menasihatkan orang ramai agar tidak melakukan sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan polis, dan mereka yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kejadian rusuhan itu diminta tampil ke Balai Polis berhampiran untuk membantu siasatan polis. Saya selaku Ketua Polis Daerah Kota Baru ingin menasihati masyarakat agar tidak mengambil sebarang tindakan sendiri yang mana dia akan menyalahi undang-undang yang telah ada, kerana dia mempunyai beberapa kesan kepada individu itu sendiri, kepada masyarakat sekitarnya, kerana mereka akan terdorong dengan emosi sendiri dan sebagainya. InsyaAllah jika kita sama-sama menjaga dan memberi maklumat yang tepat dan jitu, perkara ini dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana memiliki senjata dalam kejadian rusuhan, dan kesemua suspek boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kejudian sekali jika sabit kesalahan. Tak boleh bangun saya. Takut budak nak habis sekolah pula. Selalunya macam tu. Tu yang datang lepas. Ya. Kalau kami tak datang, sambunglah. Bermodalkan RM20, judi atas talian dijadikan sebagai aktiviti mengisi waktu lapang. Bapa kepada 6 orang anak turut mendakwa terjebak dalam kegiatan haram itu sejak 5 tahun lalu. Saksikan serbuan Majlis Bandaraya Subang Jaya sertai wartawan Afifah Hamiduddin di 4 premis perjudian atas talian baru-baru ini. Seorang lelaki berusia 57 tahun ditahan oleh pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ ketika sedang asyik bermain judi atas talian pada 24 Ogos lalu. Anak berapa orang dah? Anak 6, 35. Paling besar? Paling tua berapa? 34. Sudah kerja? Sudah kerja. Ada cucu ada 2 dah. Kamu duduk mana sini? Duduk sini. Duduk sini? Dekat lobby tu. Lelaki yang bekerja sebagai pemandu bas ini mendakwa sering ke premis judi ini kononnya bagi mengisi masa lapang semasa menunggu penumpang. Kadang-kadang jam 8 dah sampai, masa panjang. Kadang-kadang tidur kat rumah pun, takut budak nanti terlajak. Tak boleh bangun saya, takut budak nak habis sekolah pula. Selalunya macam tu. Tu yang datang lepas. Ya. Kalau kami tak datang, sambunglah. Janganlah bang datang ni. Anak tu ramai. Ini ada kat rumah. Tak, bagi itu je jangan. Ada duduk sini kerja bang. Dia betul bos. Ya. Hanya bermodalkan RM20 sebagai wang pertaruhan, lelaki ini mendakwa permainan judi atas talian ini sudah sebati dengan hidupnya. Ada menang. Ya, abang main benda ni daripada umur berapa? Oh ini. Kira lama juga lah. Lama juga. Ya, cuma ada 5-6 tahun ada lah dia. Ya, tapi bukan selalu lah.
dah selalu. Tempat sini saja ataupun di tempat lain ada lagi? Dulu Sini mana lagi ada? sini saja. Sini ni saya tempat saya. Dan tempat lain saya kacau. Ya, saya kacau tempat sini. Menurut Datuk Bandar MBSJ, Datuk Johari Anwar, serbuan ini telah mensasarkan 4 buah premis judi sekitar Bandar Putera Permai Selangor yang disyaki telah menjalankan aktiviti perjudian haram. Sebenarnya MBSJ memang melaksanakan pemeriksaan berkala sama ada secara aduan yang kita terima daripada masyarakat maupun pemantauan berdasarkan risikan-risikan di kawasan-kawasan yang kita kenal pasti berpotensi ataupun adanya berlaku kegiatan judi haram ini. Dan untuk premis yang diadukan ini, kita telah pun melakukan pemeriksaan secara berkala sebanyak 2 kali seminggu, berbeza masa dan hari. Hasil risikan selama seminggu oleh pihak MBSJ, kesemua premis judi yang diperiksa telah diawasi oleh kamera litar tertutup CCTV bagi menghidu kehadiran pihak berkuasa. Serbuan di premis ketika mendapati 11 komputer telah disediakan dipercayai untuk perjudian dalam talian. Selain itu, 2 bilik telah disediakan di bahagian belakang premis oleh pemilik premis dipercayai untuk pekerja warga asing berehat kerana premis ini dipercayai beroperasi selama 24 jam tanpa henti. Turut diperiksa 2 orang pekerja premis warga tempatan yang cuba berdalih ketika disoal mengenai premis terbabit. Kita nak tahu juga di you mungkin tauke you bawa daripada tak ada tauke lah. Saya tauke duduk rumah goyang kaki sudah. Betul kan? Saya orang Puchong. Puchong. Oh. So saya nampak ini baris ada 4 tempat perjudian. Tak tahu. Tak tahu. Saya dengar semua. Tak tahu. Tak tahu. Semua tak tahu. Saya tak tahu. Oh. Sebagai apa? Kerja sini kan? Berapa orang sekali? Bukan. Bukan. Berapa ramai dah datang? Customer tetap. Mesti dia tahu, mana boleh tak tahu. Pekerja berusia lingkungan 20-an yang berasal dari Shah Alam ini mendakwa hanya bekerja secara sambilan di premis ini kerana terpengaruh dengan ajakan rakannya. Kenapa kerja sini? Kawan ajak. Mana kawan dia? Tak ada, dia tak ada kat sini. Kawan ajak atau kawan ajak? Kawan ajak sini. Dia dah berhenti. Syalam. Syalam section berapa? Section 26. Juga, 26. So memang you daripada dulu kerja ni lah video game lah? Tak, saya baru masuk. Baru masuk. Bos bawah lah. Kawan gaji berapa? Gaji basic 17 dia orang cakap. So tempat ni buka daripada siang sampai malam? Tak pasti. Tak pasti. Setakat bulan Ogos 2022, 6 daripada 9 premis pusat cyber yang diperiksa oleh MBSJ sekitar daerah Subang Jaya telah dikenakan tindakan penutupan serta-merta kerana disyaki menjalankan kegiatan perjudian atas talian. Isu yang kita kenal pasti di sini adalah kita mendapatkan maklumat bahawa kebanyakan yang datang ke pusat judi ini biasanya mereka mengatakan ini adalah satu aktiviti pada masa senggang ataupun lapang selepas mereka selesai bekerja. Dan ada juga yang mengatakan bahawa mereka datang ke pusat-pusat premis judi ini kerana tawaran diberikan oleh premis-premis ini. Sebagai contohnya, kalau mereka berjudi di premis, biasanya mereka akan ditawarkan modal untuk mereka. Beliau turut menegaskan selain daripada pihak berkuasa, setiap ahli keluarga turut berperanan dalam memantau orang yang tersayang supaya tidak terjebak dengan aktiviti ini. Kepada keluarga atau suami ataupun isteri mungkin boleh melihat kelakuan ataupun mungkin ada tindak tanduk yang agak yang boleh kita katakan mencurigakan, dan kita harap supaya dapat dirujuk kepada pihak-pihak yang boleh membantu seperti pakar kaunselor supaya mereka dapat menghindari aktiviti judi ini. Dalam masa yang sama juga kita harap supaya orang awam prihatin dan juga membantu majlis untuk menyalurkan aduan dan juga maklumat sekiranya mereka dapat kenal pasti
premis-premis yang ada menjalankan kegiatan judi haram. Operasi bermula jam 10 malam itu telah menahan 21 individu yang terdiri daripada 17 orang pelanggan dan 4 pekerja premis yang disyaki menjalankan kegiatan perjudian dalam talian. Selain itu, pihak MBSJ mengeluarkan 3 notis tawaran kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Pusat Cyber dan Kafe Cyber MBSJ 2007 dan tindakan penutupan serta-merta turut dikenakan terhadap semua premis. Laporan Afifah Haminuddin, 999. 37 pekerja kilang nyaris maut apabila bas yang dinaiki mereka ketika pulang dari tempat kerja terbabas lalu terjunam ke dalam gaung sedalam 50 meter. Saksikan butiran kejadian yang berlaku di Alor Gajah, Melaka dalam tragedi 999 minggu ini. Kejadian yang berlaku di Jalan Simpang Gading, Kesang Pajak, Durian Tunggal, kira-kira jam 7.50 malam Sabtu lalu menyebabkan 14 pekerja kilang warga asing dan pemandu bas warga tempatan cedera parah. Menurut Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Melaka, Abu Bakar Kaitan, pihaknya menerima panggilan pada jam 7.51 malam. 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Air Keruh Jasin Bestari dan Alor Gajah dibantu 27 anggota dan telah digerakkan ke lokasi. Mengikut laporan awal daripada pegawai saya di tempat kejadian, bas itu sebenarnya membawa pekerja balik bertugas. Kita dipercayai mungkin sistem brek bas itu tidak berfungsi menyebabkan bas itu melungsur laju ke arah tebing lah. Kesemua mangsa terpaksa keluar melalui tingkap bagi menyelamatkan diri dan pihak bomba mengambil masa selama 45 minit bagi kerja-kerja menyelamat. 24 penumpang yang mengalami kecederaan ringan membabitkan pekerja warga Myanmar dan Nepal dihantar ke klinik berhampiran untuk menerima rawatan. Sementara itu, siasatan awal pihak polis mendapati bas berkenaan terbabas ketika dalam perjalanan mengambil pekerja dari sebuah kilang di Air Keruh menghala ke asrama pekerja di Durian Tunggal. Mangsa yang cedera parah dihantar ke Hospital Jasin dan kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 999 akan terus membawakan laporan terkini kejadian jenayah semasa. Dengan itu, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Mewakili tim perbetan 999, saya Sofia Nur Solihatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.